Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Untuk video kali ini saya ingin membentangkan iaitu tajuk tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka. Okey, kita ingin melihat pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, untuk tokoh ni untuk tokoh pra-merdeka ni saya memilih Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 dan meninggal dunia pada 23 Oktober 1973. Beliau merupakan anak kelahiran Batu Kikir di Jempol, itu di Negeri Sembilan, dan meninggal dunia di Petaling Jaya, Selangor. Beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad ini juga dikenali sebagai Zakbar. Dia merupakan seorang sastrawan bahasa Melayu dan pemikir keturunan Minangkabau dan Bugis yang giat menulis sekitar tahun 1940-an. Okay. Jika kita lihat di Indonesia kita ada tokoh, iaitu tokoh bahasa Melayu iaitu Buya Hamka, tapi di Malaysia kita ada Zakbar dan banyak lagi yang lain. Berdasarkan pencapaian beliau dalam bidang kesusasteraan ini, beliau merupakan salah seorang budak kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Malaysia. Beliau merupakan cendekiawan bahasa Melayu yang dihormati hampir 40 tahun dan aktif termasuk kegiatan penulisan. Ada insan yang mendukung semangatnya, iaitu ayah beliau sendiri, iaitu Ahmad Ibrahim daripada suku Bugis Linggi, Kepulauan Riau, yang mana ayahnya adalah seorang ulama terkemuka pada zaman itu. Beliau merupakan cendekiawan Melayu yang dihormati selama hampir 40 tahun, yang aktif dalam kegiatan penulisan termasuklah penterjemahan. Aktiviti beliau juga tertumpu kepada penerbitan buku sekolah dan bacaan umum di Biro Penterjemahan Maktab Perguruan Sultan Idris, atau sekarang ni dikenali sebagai UPSI lah, ya. Ayah Zakbar ni iaitu Ahmad Ibrahim bukan sahaja berilmu pengetahuan mengenai agama, malah ayahnya merupakan satu-satunya penduduk kampung yang pandai membaca dan menulis pada ketika itu. Zakbar ini belajar sendiri menulis ketika berusia 5 tahun pada daun-daun pisang. Ada satu kisah tu ibu Zakbar ni pergi lihat apa yang Zakbar buat di dalam hutan. Tiba-tiba ibu Zakbar ni melihat Zakbar sedang menulis pada daun-daun pisang, menulis ayat-ayat Al-Quran. Gelagat Zakbar ini menarik perhatian ayahnya, dan sekaligus ayahnya membeli kepada Zakbar papan tulis. Hadiah tersebut mendorong Zakbar mendalami lagi minatnya menulis serta menajamkan kemahirannya. Zakbar turut diajar untuk mengaji Al-Quran pada usia yang muda. Ibu Zakbar meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Zakbar berumur 12 tahun. Maknanya ibu Zakbar ni telah pergi pada Zakbar masih kecil lagi lah. Dari bidang pendidikan pula, Zakbar mula mendapat pendidikan secara rasmi di sebuah sekolah Melayu di Linggi. Disebabkan beliau sudah bijak membaca, menulis Jawi dan juga Rumi, beliau ditempatkan pada darjah 3 lah, ditempatkan dalam darjah 3.
ayahnya menghantar ke sekolah berdekatan di Lingi pada tahun 1909 kerana mahukan Zakbar belajar bahasa Arab dan juga fiqh sehingga mahir sebagai seorang ulama. Namun Zakbar ni berubah minatnya yang tersendirilah. Beliau menyambung pembelajarannya di institusi Setpau di Seremban dan merupakan orang Melayu yang pertama menduduki peperiksaan senior Cambridge dan lulus peperiksaan pada tahun 1915. Kejayaan awal Zakbar, beliau memulakan kejayaannya sebagai guru di sekolah yang terletak di Johor Bahru pada tahun 1916, iaitu di English College ataupun nama singkatannya orang panggil EC lah, dan bertukar ke Kolej Melayu Kuala Kangsar atau MCKK pada tahun 1918 dan seterusnya bekerja di Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur pada tahun 1923, kemudian Kolej Perguruan Sultan Idris Tanjung Malin pada tahun 1924, seterusnya Jabatan Maklumat Singapura sehingga dari tahun 1939 hingga tahun 1942. Pada tahun 1942 pula, beliau bekerja di Pusat Pengajian Kajian Timur dan Afrika Universiti London sehingga tahun 1951. Kemudian yang terakhir sekali, beliau bekerja di Universiti Malaya di Singapura dari tahun 1954 sehingga tahun 1959. Zakbar adalah seorang yang gemar membaca dan memiliki bakat dalam bidang penulisan. Zakbar ni kalau kita lihat, dia memang minat dalam bidang penulisan lah. Pada usia kecil lagi dia telah belajar tulisan Jawi. Kemudian dia menambah nilai dirinya lagi dengan mempelajari tulisan Rumi. Kebanyakan hasil penulisannya muncul dalam akhbar-akhbar dan majalah-majalah tempatan seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Pengasuh dan Pakar Majalah. Beliau telah menerbitkan beberapa siri monograf dalam bahasa Melayu, termasuklah bahasa pelita dan ilmu mengarang. Hasil penulisannya yang lain termasuk cerita-cerita Shakespeare, terbitan percetakan Gudang Cap di Singapura yang menghimpunkan seberapa karya terpilih mahakaryawan bahasa Inggeris William Shakespeare yang diterjemahkan Zakbar sendiri. Antara karya Zakbar ini ialah Tamasya Mandi Safar di Tanjung Kling, Ilmu Bahasa Melayu, Rahsia Ejaan Jawi 1929, Umbi Kemajuan 1932, Falsafah Takdir 1932, Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba 1934, Daftar Ejaan Melayu, Jawa dan juga Rumi 1938, Siri Pelita Bahasa Melayu Jilid 1 1940, Jilid 2 1946 dan Jilid 3 pada tahun 1949. Dan yang terakhir sekali, Asuhan Budi Menerusi Islam 1958. Sepanjang kehidupan Zakbar ni dalam bidang pendidikan ataupun bidang politik, beliau telah dianugerahkan dengan banyak penghargaan melalui jasa beliau, iaitu George 1956, gelaran Pendeta Bahasa Melayu di Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga, dan dari Universiti Malaya pada tahun 1959, ijazah Doktor Kehormat Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1973, dan Panglima Mangku Negara yang membawa gelaran Tan Sri untuk beliau pada tahun 1962. Antara sumbangan Zakbar dalam
perkembangan bahasa Melayu ni ialah melalui ejaan Za'bar. Sistem ejaan Za'bar merupakan sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang pertama disusun oleh orang berbangsa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dan telah tersiar dalam sistem ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Sistem ejaan ini diperkemas lagi dalam jangka masa beberapa tahun dan dimuat dalam beberapa buku terbitan seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi dengan tajuk Petua-petua Ejaan Rumi dan sebagainya. Kesemua buku ini dikarang sendiri oleh Za'bar. Sistem ejaan ini juga menjadi sistem rasmi dalam kerajaan Malaysia pada waktu itu. Okey. Sistem ejaan Za'bar adalah dipengaruhi oleh transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi. Okey, disebabkan Za'bar ni berkebolehan dalam bahasa Arab, maka beliau telah mentransliterasikan ke huruf Rumi. Grafem dan tanda baru dicipta seperti NG, NY, DHA dan banyak lagi kerana kekurangan huruf Jawi serta huruf Rumi untuk melambangkan bunyi. Dalam penggunaan partikel pun mesti dieja terpisah. Contohnya adapun dan ataupun. Sistem ejaan Za'bar ini menggunakan teori dan teknik linguistik yang hanya melambangkan bunyi. Mempunyai 3 bunyi diftong, iaitu huruf untuk bunyi YG, untuk bunyi yang berkait seperti AI, OI dan AU. Selain itu, penerlibatan Za'bar dalam perkembangan bahasa Melayu juga adalah menerusi peranan pejabat karang mengarang. Pejabat karang mengarang ini berfungsi sebagai penghasilan bahan ilmiah dalam bahasa Melayu dan Inggeris seperti buku atau bahan bacaan di sekolah. Pejabat karang mengarang ini ditubuhkan oleh O.T. Duset dan juga Pendeta Za'bar pada tahun 1924. Dan peranan pejabat karang mengarang ini juga menganjurkan bengkel penulisan dan penterjemahan serta mewujudkan perpustakaan bergerak di kawasan pendalaman seperti di Ulu Kampung dan memberi sumbangan kepada penerbitan jurnal serta secara bergerak. Hal ini bertujuan penting untuk mengembangkan kesusasteraan Melayu. Salah satu sumbangan Za'bar adalah kita dapat lihat melalui Daftar Ejaan Jawi yang diperkenalkan pada tahun 1929. Beliau menerbitkan buku Rahsia Ejaan Jawi dan sebahagian daripada buku tersebut telah dicetak. Maksudnya pada tahun 1918 beliau telah memulakan projek persenaraian kata-kata dalam tulisan Jawi. Manakala pada tahun 1924 pula beliau mengambil inisiatif menubuhkan sebuah persatuan yang salah satu matlamatnya adalah untuk menyeragamkan ejaan Jawi. Pada tahun 1931, beliau merumuskan Undang-Undang Ejaan Jawi dalam sebuah buku rahsia Ejaan Jawi. Dan pada tahun 1938 pula, beliau menyiapkan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Menurut Za'bar, Undang-Undang Ejaan Jawi yang diberinya dalam buku Daftar Ejaan Melayu itu hanyalah ringkasan atau parti daripada apa-apa yang telah dipanjang lebarkan di sana sahaja. Itu kata-kata daripada Za'bar. Kemuncak yang diimpikannya ialah sebuah kamus lengkap bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Di antara tahun 1933 hingga 1935 pula, beliau telah mengubah rancangan asalnya dengan mengemukakan hanya sebuah daftar ejaan dan bukannya kamus yang susunannya ialah menurut susunan abjad Jawi, dan pada setiap perkataan dalam ejaan Jawi itu diberi pula persamaan ejaan Ruminya. Okey, antara sumbangan Za'bar dalam perkembangan
bahasa Melayu ni ialah melalui ejaan Za'bar. Sistem ejaan Za'bar merupakan sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang pertama disusun oleh orang berbangsa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dan telah tersiar dalam sistem ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Sistem ejaan ini diperkemas lagi dalam jangka masa beberapa tahun dan dimuat dalam beberapa buku terbitan seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi dengan tajuk Petua-Petua Ejaan Rumi dan sebagainya. Kesemua buku ini dikarang sendiri oleh Za'bar. Sistem ejaan ini juga menjadi sistem rasmi dalam kerajaan Malaysia pada waktu itu. Okey. Sistem ejaan Za'bar adalah dipengaruhi oleh transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi. Okey, disebabkan Za'bar ni berkebolehan dalam bahasa Arab, maka beliau telah mentransliterasikan ke huruf Rumi. Grafem dan tanda baru dicipta seperti NG, NY, DHA dan banyak lagi kerana kekurangan huruf Jawi serta huruf Rumi untuk melambangkan bunyi. Dalam penggunaan partikel pun mesti dieja terpisah. Contohnya adapun dan ataupun. Sistem ejaan Za'bar ini menggunakan teori dan teknik linguistik yang hanya melambangkan bunyi. Mempunyai 3 bunyi diftong iaitu huruf untuk bunyi YG, untuk bunyi yang berkait seperti AI, OI dan EU. Tokoh yang seterusnya yang kita nak lihat ialah tokoh pasca merdeka iaitu selepas kemerdekaan lah. Okay. Tokoh yang saya pilih ialah Profesor Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau merupakan anak kelahiran Jitra yang terletak di Kedah lah. Beliau merupakan seorang ahli bahasa Melayu yang tersohor unggul di Malaysia, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Beliau merupakan ahli bahasa struktural yang melibatkan diri dengan amat aktif, manakala dalam bidang linguistik Melayu, termasuk dalam bidang kajian dan penyelidikan serta pengajaran. Selain itu, beliau dalam usaha melahirkan sarjana dalam bidang linguistik. Beliau juga menghasilkan begitu banyak buku dalam bidang linguistik untuk menjadi rujukan utama pengkaji. Ia juga digunakan pelajar bahasa terutamanya di peringkat pengajian tinggi, ya. Di institusi pendidikan tinggi juga menggunakan buku rujukan Asmah Haji Omar. Antara karya yang terpenting bagi tokoh Asmah Haji Omar ini termasuklah Nahwu Melayu Mutakhir, perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia, An Introduction to Malay Grammar, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, Ensiklopedia Bahasa Melayu, The Iban Language of Sarawak, The Phonology, Diversity of the Malay Dialects dan Kaedah Nahwu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar juga adalah wanita Melayu pertama yang mendapat ijazah PhD. Beliau banyak menjalankan kajian mengenai bahasa pribumi di Sabah dan Sarawak dan juga bahasa-bahasa orang asli. Beliau berkhidmat di Universiti Malaya sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu sejak tahun 1960-an sehingga kini, dan 4 tahun di UPSI. Asmah Haji Omar juga sepanjang kerjayanya telah menjawab berbagai jawatan penting. Di antaranya adalah penolong pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu di UM pada tahun 1963, Jabatan Pengajian Melayu UM 1966, Pengarah Pusat Bahasa UM
Profesor Madya UM 1972, Timbalan Naib Chancellor Perjawatan UM 1983, Profesor Linguistik Melayu UM 1976 hingga tahun 2000, dan banyak lagi lah jawatan-jawatan yang lain yang disandang oleh Dr. Hajah Asmah binti Omar. Asmah Haji Omar juga telah menghasilkan lebih daripada 45 buah buku akademik, iaitu berkenaan dengan linguistik lah, berkenaan dengan bahasa. Beliau juga menghasilkan ensiklopedia bahasa serta menterjemahkan kamus bahasa Inggeris, Oxford's Advanced Learners Dictionary of dan Choose Life, kumpulan wacana Arnold Toynbee dan Daisaku Ikeda, dan beberapa karya Daisaku Ikeda serta cerita-cerita rakyat Jerman ke dalam bahasa Melayu. Beliau juga merupakan penyumbang rencana akademik dalam penerbitan tempatan dan antarabangsa. Jadi editor undangan International Journal of the Sociology of Language, dan juga menjadi ahli sidang editorial beberapa jurnal linguistik antarabangsa. Dengan sumbangan dan jasa baktinya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar telah dianugerahkan Ahli Mangku Negara atau singkatannya AMN pada tahun 1973. Setia Diraja Kedah SDK pada tahun 1979, Datuk Setia Diraja Kedah DSDK pada tahun 1983, Anugerah Arsenal pada tahun 1979, Ordre des Palmas Académique Perancis 1989, serta sumbangan-sumbangan lain. Pada 31 Ogos 2012 yang lalu, sewaktu himpunan 55 tahun Merdeka janji ditempati di Stadium Bukit Jalil, beliau telah diberi anugerah pencapaian cemerlang sepanjang zaman oleh Kerajaan Malaysia bagi menghargai sumbangan beliau kepada negara. Hasil kajian terbaru beliau adalah mengenai bahasa yang digunakan dalam koleksi surat menyurat almarhum DYMM Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada tahun 1882 sehingga 1905 Masihi, yang menggambarkan siasah pengurusan Sultan Abdul Hamid ketika Kedah masih di bawah jajahan Kerajaan Siam. Kandungan surat-surat tersebut diolah dari sudut masyarakat dan penggunaan bahasa dalam pengurusan negeri Kedah dan juga dalam hubungan Kedah dengan Siam dan negeri-negeri Melayu yang lain. Seterusnya saya akan masuk kepada peranan dan pemikiran Asmah Haji Omar. Beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahwu Melayu Muntakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 98, dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar 2008, susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahwu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan juga Polinesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa Austronesia Barat
dan ketiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Pemikiran Asma Haji Omar mengenai bahasa dan alam Melayu. Asma Haji Omar 1993 melalui penelitian meneroka alam terhadap bahasa, pemikiran Melayu dan kanak-kanak, pengalaman khususnya dalam penuturan bahasa itu. Asma Haji Omar pada tahun 1976 menyatakan bahawa dia dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zabur tentang sistem ejaan bahasa Melayu, seperti keutamaan ucapan di atas tulisan iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan, huruf sebagai lambing bunyi, hubungan secara fikiran mekanisme bahasa. Asma Haji Omar juga merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural. Huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Pemikiran Asma Haji Omar pada tahun 2002 menyatakan pengertian serta penggunaan bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi bahasa menurut pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa saja dalam kehidupan sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asma Haji Omar mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan, sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Pemikiran Asma Haji Omar mengenai temu duga dan wawancara. Wacana temu duga dan wawancara kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temu duga wawancara. Beliau memperlihatkan wacana temu duga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana temu duga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temu duga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana, jelas ia membuktikan bahawa Asma Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi.